أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini mungkin buat kali yang pertama, first time saya berada di masjid ini. Mudah-mudahan majlis senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi Masjid Taman Pulau Indah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hayrozi bin Muhammad, Imam Diraja Masjid Taman Pulau Indah Tuan Haji Buang bin Haji Rakidin, Imam Muda Masjid Taman Pulau Indah Ustaz Ni Muhammad Aiman bin Ibrahim, dan seterusnya Al-Fadhil Ustaz Dr. Juhazrin, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, terlebih dahulu saya memohon laluan sekiranya di hadapan saya adanya alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ahli-ahli akademik, cendekiawan-cendekiawan, kerana tujuan kita berada bersama-sama di dalam masjid pada malam ini bukan nak mengajar, tetapi kita nak berkongsi. Kita nak berkongsi ilmu, kita nak berkongsi pengetahuan, kita nak berkongsi maklumat di bawah Maulidur Rasul. Dan insya-Allah saya akan berada di Johor hampir 11 tempat, dan saya mengira menjadi suatu keinginan kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di sini berkaitan apa yang dikatakan Maulidur Rasul, dan sebab masjid malam ini adalah masjid yang pertama. Jadi tujuan saya berada dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, saya nak bawa kita mengenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan sejarah, apakah yang dimaksudkan dengan tarikh, sebelum kita memahami sebenar-benar yang dikatakan sebagai sirah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, bila nak membicarakan tokoh-tokoh yang besar, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam satu surah yang diberi nama surah Hud, yaitu surah yang ke-11 berayat ayat 120, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak وجاءك في هذه الحق
wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Surah yang ke-11, surah Hud ayat 120. Wa kullan, dan sesungguhnya kami meriwayatkan, kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad apa yang Allah firmankan kepada Nabi, apa yang Allah ceritakan kepada Nabi, apa yang Allah informasikan kepada Nabi, min amba'ir rusuli, daripada riwayat-riwayat, kisah-kisah, cerita-cerita para utusan Allah. Sebahagiannya digelar nabi-nabi, sebahagiannya digelar rasul-rasul. Apa tujuan dia? Ma nusabbitu bihi fuadak, untuk menjadikan jiwa, perasaan Nabi Muhammad diperteguhkan dengan kisah-kisah tersebut. Kenapa? Kerana bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi dan rasul ketika usianya 40 tahun, dan sepanjang tempoh dakwah Rasulullah banyaknya penentangan-penentangan yang lahir dan berlaku di kalangan masyarakat musyrikin kafir Mekah sendiri, terutama daripada golongan-golongan elit, datang daripada golongan-golongan bangsawan yang menentang Nabi, yang cuba menahan dakwah Nabi, yang cuba mematahkan hujah-hujah Nabi. Dan bila mana seorang manusia, hatta Nabi Muhammad sekalipun, pasti ada rasa kekecewaan, pasti ada rasa gelisah, pasti ada rasa khawatir. Bentuk-bentuk datang dari sisi ini dalam kehidupan manusia. Tetapi Allah nak meneguhkan hati, Allah nak meneguhkan jiwa dan perasaan Nabi Muhammad dengan mendatangkan kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelum ini. Adanya kisah Nabi Adam dalam Al-Quran, seterusnya Nabi Idris, sampailah kepada Nabi yang sebelum Nabi Muhammad, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Tujuan apa? Supaya Nabi Muhammad dapat mengerti dan memahami bahawa perjuangan dakwah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini juga melalui rintangan dan mihnah yang sama. Bukan kata kami mudahkan perjalanan dakwah Nabi dan Rasul sebelum kamu, tapi bila time kamu wahai Muhammad, kami susahkan kamu, kami payahkan kamu, kami uji dan musibahkan kamu. Tidak. Tetapi perjalanan di antara sejarah mereka dan kamu sama. Tetapi kerana kamu yang terakhir, kami datangkan kisah-kisah mereka untuk meneguhkan dan memperkuatkan hati kamu. Mereka juga melalui sejarah perjalanan yang sama. Berapa ramai umat terdahulu yang menentang Nabi Allah Nuh, berapa ramai yang mencaci Nabi Allah Saleh, berapa ramai yang mengutuk Nabi Allah Lut, berapa ramai yang mencaci maki Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tak terkecuali mihnah dan tribulasi yang sama kami kenakan pada kamu. Tapi belajarlah sesuatu, ambillah ibrah, ambillah pengajaran daripada kisah yang kami paparkan kepadamu. Tujuan dia apa? Waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Sesungguhnya yang kami datangkan kisah-kisah melalui ayat-ayat Al-Quran kepadamu, al-haq, confirm, pasti, jelas mengandungi kebenaran. Cerita yang kami paparkan semua ni bukan cerita dongeng. Yang kami paparkan bukan cerita khurafat. Yang kami paparkan bukan cerita tahyul. Tapi cerita Nabi-Nabi ini sah keberadaannya dalam pentas alam semesta, yang mana mereka telah mendahului kamu. Kisah yang kami bawakan pada kamu confirm, pasti, sahih dan benar. Di samping kebenaran adanya wa mau'izatun, nasihat-nasihat yang berguna dalam kisah-kisah mereka. Wa zikra, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
Maksudnya di sini, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad sebagai penguat dan peneguh kepada Rasulullah, tetapi ibrah dan pengajaran dia tetap berlangsung kepada umatnya sampai hari ini. Kerana konteks yang dibawa oleh Nabi ialah dakwah, dan dakwah ni tak akan pernah putus. Dakwah tak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Cuma perwatakan pendakwah yang berbeza, rupa pendakwah yang berbeza, manhaj pendakwah yang berbeza, cara dakwah yang berbeza. Tapi dakwah tak akan pernah hilang dan padam sampai hari kiamat. Jadi inilah yang nak diguna pakai kepada pendakwah-pendakwah pada hari ini sekiranya mengalami situasi dan suasana yang sama. Bila kita berdakwah, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sesekali kita mengharapkan hanya pujian. Oi, bila aku ceramah, bila aku berdakwah, kembang hidung-hidung nak suruh orang puji, nak dengar perkataan yang baik-baik, nak dengar perkataan yang lembut-lembut. Tidak, tuan-tuan. Kadang-kadang kita akan mendengar cemohan, kita akan mendengar kritikan, malah lebih jauh cacian, makian dan perkara-perkara lain yang dilemparkan. Ini adalah lumrah. Kerana kita kena pegang setiap manusia itu ada kelemahan dia, ada kesilapan dia, ada kekurangan dia. Ini biasa. Tetapi bagaimanapun, kita lihat kepada ayat seterusnya. Ayat seterusnya lepas surah Hud. Surah apa, Ustaz? Lepas surah Hud, surah apa? Nama Nabi juga. Hud nama Nabi. Surah seterusnya ialah surah Yusuf, surah yang ke-12. Cuba baca ayat yang ketiga surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, kami yang mengisahkan kepada kamu, menceritakan kepada kamu ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Sebaik-baik kisah yang dipaparkan oleh Al-Quran tak ada. Sebaik kisah ialah kisah para nabi, sebaik kisah ialah kisah para rasul, sebaik kisah ialah nama-nama yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Baik dia berupa individu personality, baik dia berupa kumpulan gerakan dan ashab tertentu, baik dia melibatkan jemaah dan kumpulan yang lebih ramai. Inilah sebaik-baik kisah yang dipaparkan Allah kepada Nabi Muhammad. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan mana kami mewahyukan dengan perantaraan Al-Quran ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan kamu sebelum ini adalah golongan yang tidak mengetahui pun hal-hal ataupun kisah tersebut. Maksudnya apa? Sejarah nabi-nabi dan sejarah para rasul adalah sejarah yang lepas, yang telah berlalu, yang mana sejarah ini tidak diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang Allah nak habaq di sini, yang Allah cerita sebaik-baik kisah ialah kisah para nabi, kisah para rasul, dan cerita yang dibekalkan kepada Nabi Muhammad ini melalui informasi dan wasilah wahyu daripada Allah. Nabi Muhammad tak akan tahu kisah Nabi Allah Adam kalau Allah tak wahyukan pada beliau. Nabi Muhammad tak tahu macam mana kisah Nabi Allah Nuh dan umat dia kalau Allah tak informasikan melalui wahyu. Dan begitulah kisah-kisah dan Nabi, Rasul dan kisah dalam Al-Quran yang lain. Bila Allah bagi tahu, baru Nabi Muhammad mengetahui hal keadaan tersebut. Begitu juga kalau kita bayangkan Allah memudahkan kita,
Allah memudahkan kita pada hari ini menerusi cerita-cerita demikian. Kalau nak minta kepada kita sebagai contoh, cari sendiri Nabi-Nabi dan Rasul yang pernah hidup di atas muka bumi, agak-agak satu perkara yang mudah atau payah. Allah kata aku tak mau turun cerita Adam, tak mau turun cerita Soleh, tak mau turun cerita Ibrahim, kita kena cari sendiri. Agak-agak mudah ke senang kan? Susah. Dan kalau kita ambil informasi Nabi-Nabi jumlahnya 124,000 dan Rasul 313 pun, dalam masa hak kita tahu ni, cari hak satu lagi tu. Hak 124,000 lagi senang ke payah agak? Hak 313 tu senang ke payah? Payah tuan-tuan. Payah. Nak hapaknya Allah mudahkan bagi kita, kita faham suasana. Nabi Sulaiman dulu kes dia macam mana, Nabi Nuh dulu kes dia macam mana, Nabi ni dulu kes dia macam mana. Tu yang kedua. Yang ketiga, surah yang sama tuan-tuan. Ayat yang terakhir sekali surah Yusuf, ayat 111. Apa Allah Subhanahu wa taala berfirman? Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ini, para nabi dan rasul, adanya iktibar, adanya manfaat, adanya ibrah bagi mereka-mereka yang mahu berfikir. Maka hadisan yuftar, dan bukanlah semua kisah ini kisah-kisah rekaan. Cerita-cerita Nabi ni bukan kisah reka ni, bukan dongeng ni, bukan tahyul ni, bukan dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadai, tetapi dia datang untuk membenarkan apa yang berada di hadapannya. Apa dia? Yakni informasi ini untuk membenarkan kitab-kitab sebelum ini. Jadi bila mari kisah Nabi Musa, kita tahu bahawa kitab apa yang pernah turun pada Musa? Taurat. Bila mari Nabi Allah Daud, kita tahu kitab apa yang pernah turun pada Nabi Allah Daud? Zabur. Bila mari Nabi Allah Isa, kita tahu kitab apa? Kitab Injil. Jadi Al-Quran datang dengan kisah-kisah ni nak membenarkan kitab-kitab sebelum ni yang juga mengandungi sebahagiannya kisah Nabi-Nabi yang Allah rakam balik dalam Quran. Dalam Taurat ada kisah Nabi Musa yang Quran cerita pasal Nabi Musa. Dalam Injil ada cerita pasal Nabi Isa yang Quran cerita pada Nabi Muhammad tentang Nabi Isa dan Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain. Cuma adalah perbezaan Nabi-Nabi di sisi mereka. Kerana di sisi orang-orang Kristian ada diistilahkan Nabi-Nabi besar, Nabi-Nabi kecil, yang mana mungkin ada clash. Macam kita Nabi Yunus adalah Nabi yang antara yang utama, tapi mereka menganggap Yunus, Zakaria adalah Nabi-Nabi kecil. Baik, kembali kepada persoalan yang ketiga, wa tafsila kulli syai'in, dan dia memberi penjelasan atas tiap-tiap sesuatu. Wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun. Dan Al-Quran ini, kisah ini jadi hidayah, jadi petunjuk, dan kemudian jadi rahmat kepada orang-orang yang beriman. Baik, function dalam Al-Quran tuan-tuan, yang ini lebih khusus cerita pasal Nabi Muhammad. Tapi saya mulakan bicara tentang sesuatu yang lebih umum, saya ceritakan sesuatu yang lebih besar. Nabi-Nabi dan Rasul tu termasuk yang khusus dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita perlu jelas perjalanan para Nabi dan perjalanan para Rasul ini. Bila Al-Quran cerita, Quran kita tahu mengandungi beberapa sisi penting. Antaranya isi-isi penting Al-Quran ialah membawa mesej akidah. Sisi-sisi Quran membawa mesej syariat. Sisi-sisi Al-Quran membawa mesej akhlak yang kita panggil adab ataupun etika.
Percayalah tuan-tuan, bila tuan-tuan memasuki alam dunia penceritaan Al-Quran mengenai Nabi dan Rasul, tuan-tuan tak akan pernah ketinggalan tiga sisi ini, baik dalam kisah Nabi dan Rasul mana sekalipun. Contoh, seawal Nabi Allah Adam, tuan-tuan akan baca kisah Adam, ada sisi akidah, ada sisi syariat, ada sisi adab. Begitulah cari kisah Nabi mana pun, tiga sisi ini akan masuk. Kalau tuan-tuan perasan, bila baca kisah Nabi dan Rasul, ni ibrah, ni pengajaran. Baik, bila kembali kepada persoalan ni, saya nak bawa bagaimana kita nak mengenali sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak pergi kepada kisah Nabi Muhammad. Sebelum pergi kisah Nabi Muhammad, kita kena faham sejarah. Kita kena faham tarikh, sejarah, dan satu lagi kita sebut sirah. Bendanya tentang masa dan ruang. Apa dia masa dan ruang? Ruang tu tempat berlakunya sesuatu peristiwa, masa bila terjadinya. Selalunya orang-orang sejarah mentakrifkan tarikh. Kita hari ni tarikh tulis hari bulan kan? Oh, bila tarikh start? 2 hari bulan 12 tu tarikh kita. Tapi kalau orang yang umur dia tu ke depan sikit, maksud saya hak lahir 60-an, hak lahir 70-an, tentu pernah tengok buku-buku teks dulu, Tawarikh Islam. Betul tak? Tawarikh Islam, apa dia tu? Jamak tarikh Islam, sejarah Islam. Kadang-kadang ada hak jenis jangan-jangan pergi semayang tarawih tertukar lah. Tertukar. Pergi semayang apa semalam? Semayang tawarikh, semayang sejarah. Lagu mana semayang sejarah dia tak tahu. Dia nak sebut semayang tarawih, tapi sebab tarawih tu jarang disebut dan baru pertama kali pergi dia baca buku teks tu Tawarikh Islam, semayang tawarikh. Biarlah kita tahulah dia nak semayang tarawih. Okey. Tarawih dari sudut bahasa lughatan ialah ketentuan masa. Ketentuan masa. Kalau dari sudut istilah, tarikh ini ialah penceritaan dan penjelasan hal ehwal yang berlaku terhadap sesuatu umat, sesuatu bangsa ataupun sesuatu kaum. Kalau kita nak ambil secara umum, tengok Quran. Kadang Quran datang cerita individu, Quran datang cerita personality. Contoh cerita individu yang betul-betul individu dalam Quran. Ada satu surah nama Luqman. Allah cerita individu yang nama Luqman. Satu surah khas pasal Luqman. Ada yang bukan surah tu nama dia, tapi kisah individu, seperti seorang raja yang melakukan perjalanan daripada timur ke barat dan akhirnya berjumpa dengan kaum tu, kaum ni, kaum tu, kaum ni. Dia membina benteng. Itulah Zulqarnain. Kemudian ada lagi kisah seorang Nabi dan Rasul yang mana pernah nak pergi belajar dengan seorang individu, yang tempat pertemuan dia adalah pertemuan dua laut. Al-Quran cerita, iaitu Nabi Allah Khidir, individu. Baik, itu contoh-contoh individu dalam Quran. Kadang-kadang dia mari bentuk kumpulan yang lebih besar jumlah bilangan dia. Ashab. Dalam Quran ada Ashabul Kahfi. Dalam Quran ada Ashabul Ukhdud. Dalam Quran ada Ashabul Fil. Dalam Quran ada Ashabus Sabt. Dalam Quran ada Ashabul Ras dan ashab-ashab yang lain. Tapi ada kumpulan yang lebih besar, kerajaan tertentu. Contoh kerajaan Sabah. Ada surah Sabah dalam Quran, ada surah Al-Hijr, tempat. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj, kelompok-kelompok yang besar. Semua ni adalah rangkuman-rangkuman sejarah. Ada sejarah yang dah lepas, ada sejarah yang sedang berlangsung, dan ada sejarah yang bakal berlangsung. Contoh sejarah yang dah lepas, kalau cerita pasal Luqman, agak-agak
dah lepas ke, tengah berlangsung ke, akan berlangsung? Kalau Luqman dah lepas dah. Kalau yang sedang berlangsung agak-agak apa? Dalam Quran cerita dah ni jadi dah. Sejarah mana agak-agak? Al-Quran kan ada istilah Bani Israel, ada satu lagi Yahudi Nasrani. Lalu ni tak kira lah, walaupun secara umum Yahudi dan Nasrani kita tengah lalu sekarang ni. Akan datang mungkin Ya'juj Ma'juj, Nabi Allah Isa, the second coming, or whatever. Benda tu akan berlaku, sama ada lepas, sedang berlangsung, atau akan datang. Baik, secara umum conclusion dan rumusan dia, ilmu tarikh ataupun dalam bahasa Melayu disebut sejarah, dalam bahasa Inggeris disebut history, story, cerita dia kan? Dia bercerita. History bermaksud apa? The past experience of mankind. Benda yang telah lepas, benda yang telah lalu, yang dijalani oleh sekelompok manusia. Baik, secara umum bila nak membicarakan sejarah, tarikh ataupun keserasian pemakaian kata sirah, sara yasiru siratan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang akan selalu meletakkan tempat yang paling utama membicarakan sirah, membicarakan sejarah apa sekalipun ialah sumber pengambilan. Kita nak sembang ni, tang mana kita ambil? Kita nak sembang ni, tang mana kita kutip? Kita nak sembang ni, tang mana kita rujuk? Yang ni banyaknya khilaf, perbalahan-perbalahan, pandangan-pandangan dan pendapat. Contoh, kalau kita nak ambil sirah Nabi, kita nak guna cerita kita ni, nak nisbah atas kehidupan Nabi, sejarah Nabi, poin yang paling penting agak-agak sumber apa kita nak guna pakai? Kita nak guna pakai sumber apa? Dalil kita, hujah kita, nas-nas Al-Quran. Yang kedua, nas-nas hadis, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang yakin, yang pasti. Tetapi ramai yang silap memahami antara mencari hujah, mencari dalil, perkara-perkara yang ada keterkaitan dengan batang tubuh Nabi, dan perkara-perkara yang melibatkan sejarah yang umum. Sejarah yang umum dia ada disiplin-disiplin yang tersendiri. Kita panggil disiplin asas, auxiliary disiplin, ataupun ilmu bantu, kita panggil auxiliary science. Baik, untuk memahami benda ni sebagai contoh, sirah-sirah lah. Kalau kita nak belajar tentang sejarah yang benar dan betul, dia ada metod, dia ada manhaj. Dia ada metod, dia ada manhaj, dia ada disiplin. Kita selalu membicarakan tentang disiplin ilmu. Orang ni hurai, tak kena disiplin ilmu dia. Orang ni bagi pandangan, tak kena dengan disiplin ni. Kita senang menghujum orang, kita senang memerangkap orang, kita senang memberi komen dan menilai orang lain. Baik, pertama sekali, dalam mengambil sumber, sekurang-kurangnya dalam sejarah umum yang besar ada tiga peringatan. Peringatan yang pertama dipanggil manhaj dokumenter. Manhaj dokumenter ialah peringatan yang benar-benar tertulis, peringatan yang benar-benar tercatat, confirm, ada tertulis, ada tercatat. Okey, contoh buku-buku agama. Kenapa kamu kata demikian? Ini catatan dia, ini manuskrip dia, ini rujukan dia, muka surat sekian-sekian, baris sekian-sekian, jilid sekian-sekian. Kenapa aku berpandangan macam ni? Kenapa aku berpendapat macam ni? Buku ni cerita. Ini jelas rujukan. Bila rujukan tak memastikan dia lagi betul atau salah, rujukan confirmation betul salah belum tentu.
Apa rujukan kamu? Majalah Ujang. Ada rujukan juga, majalah Ujang. Betul ke salah tak tahu lagi. Apa rujukan kamu? Dulu ada majalah apa kecil-kecil? Bambino. Siapa zaman Bambino? Saya sebut terus, saya memang zaman Bambino, zaman Bujal, Dewan Pelajar. Itu zaman saya. Kalau hak lama ni tahulah benda-benda tu kan. Okey. Ni semua boleh dijadikan rujukan, tapi benar atau salah. Baik, nak menentukan benar atau salah, kita pergi ke depan lagi. Contoh lagi, kita boleh ambil bahan yang tertulis. Apa dia? Buku-buku pengetahuan yang ada dalam zaman sejarah tersebut. Okey, kamu nak mengatakan dinasti sekian-sekian macam ni. Ni, buku-buku ilmiah yang ada pada zaman tu. Kita nak membicarakan tentang empire yang besar. Ni catatan-catatan yang ada pada zaman tu. Ada bukti dulu, rujukan dulu. Tapi benar atau salah belum tentu. Kita boleh juga ambil konteks perjanjian MOU. Contoh, ada satu kerajaan yang besar, raja dia menandatangani perjanjian dengan kerajaan yang lain. Ada surat bertulis, ada bentuk bertulisan. Ni Raja Pasai masa bertanding teka-teki dengan kampung apa? Beringin Rendang. Contoh lah tu, nak bagi mudah faham. Okey, surat bertulis tu ada. Ni contoh, menang dulu 4-1, kosong. Ni sejarah dia. Ambil poin di mana? Ni sejarah dia. Raja Pasai dengan Beringin Rendang. Okey, adanya daftar-daftar kanun-kanun tertentu. Kalau kita di Melaka dulu ada hukum kanun Melaka. Ni kita boleh ambil sebagai bukti wujudnya kerajaan Melaka dulu. Ada undang-undang dia, ada hukum dia, ada kanun dia yang kita sendiri. Tu sebagai contoh bahan tertulis, apa-apa sekalipun. Baik. Yang kedua, kita panggil peringatan dalam bentuk lisan. Ni dipanggil manhaj oral, lisan. Biasanya lisan banyak dipertuturkan dari sudut nasab, keturunan, salasilah yang diperturunkan oleh nenek moyang orang tua kepada cucu-cucu mereka. Tok kita dulu nama sekian-sekian. Kalau suami dia tu pendekar handal, contoh dia ceritakan anak cucu. Cerita-cerita macam ni boleh jadi benar, boleh jadi salah. Boleh jadi benar tu kerana apa? Kerana benar penceritaan dia. Boleh jadi salah, takut ada penambahan, ada pengurangan. Tu je. Ada penambahan, ada pengurangan. Okey. Biasanya orang kita dulu-dulu mereka menyampaikan bentuk oral ni dengan cara yang skeptik beradab. Biasanya mereka menuturkan melalui syair, gurindam, pantun. Sebab itulah Pak Ma'un baca sejarah Hang Tuah dan gaya apa? Dia baca buku sejarah Hang Tuah. Pak Ma'un baca syair ke apa? Bersyair kan? Tengok, baca sejarah tapi cara syair. Tengok orang tua dulu. Kita lah ni baca sejarah, baca buku sejarah lah. Pantun-pantun tak tahu ke mana dah, syair tak tahu ke mana dah, gurindam tak tahu ke mana. Tu kaedah orang dulu. Okey, bentuk oral. Yang ni boleh berlaku penambahan pengurangan. Yang ketiga ialah peringatan dalam bentuk apa? Observation kita panggil. Yang ni lah kita sebut peninggalan barang-barang ataupun sumber-sumber lama. Yang ni selalu kita jumpa di tapak-tapak arkeologi kita panggil. Tembikar ke, kapak ke, senjata lama ke, lembing ke, kerih ke, pasu ke, tu ke, ni ke, ni ke. Tu adalah bentuk-bentuk yang boleh digunakan untuk klasifikasikan ni dari kerajaan mana, ni zaman bila, melalui dating radiocarbon dan sebagainya. Okey, sekarang ni bila kita ada tiga ni tuan-tuan dan puan-puan, ni dipanggil dasar, ni dipanggil base. Yang ni lah auxiliary discipline. Tetapi sejarah tidak berhenti setakat tu. Tuan-tuan, kalau kita nak belajar ilmu bantu sejarah, auxiliary science, dia ada banyak cabang yang kita sampai pening nak bezakan antara satu dengan yang lain. Ni penting, ni penting. Contoh, antara ilmu bantu sejarah ialah paleontologi. Apa dia paleontologi?
Paleontologi ni ilmu kaji fosil, bukan fosil untuk dijual. Fosil lah, macam kita kata jumpa kerangka mammoth. Tahu mammoth? Gajah zaman prasejarah lah kot mammoth ni. Yang ada sekarang kot kita kenal kot mammoth je, gajah dia tak ada dah. Okey, lagi apa? Dinosaur lah konon-kononnya dah. T-Rex ke apa dia pun letak nama, biarlah. Maksudnya fosil ni tak semestinya binatang. Fosil ni ialah organisma, mungkin binatang, mungkin tumbuh-tumbuhan yang dia ni terawet secara alami. Terawet secara alami maksudnya dia ni terawet secara suasana lingkungan alam sekitar yang asal, bukan dibuat-buat. Baik, fosil-fosil inilah dipanggil sebagai ilmu paleontologi. Dan kita perlu ingat, ilmu paleontologi ni dia banyak cabang. Ada paleontologi makro, ada paleontologi mikro. Yang makro dia belajar saiz besar-besar. Kalau kita nisbahkan macam mammoth, ni makro lah. Dinosaur, mikro lah. Tapi kalau hak kecil-kecil yang terpaksa guna mikroskopik tu, tu tahap mikro lah. Tu tahap mikro lah, hak kecil-kecil tu. Okey. Sekarang ni, kenapa kita nak kaji fosil? Kenapa sangat nak kaji fosil? Kita berasa apa kena mengena sejarah dengan fosil? Apa kena mengenal sejarah dengan fosil? Kita boleh tahu sekurang-kurangnya melalui fosil jenis dan bentuk makanan yang dimakan oleh manusia pada zaman tu, tengok kepada haiwan yang ada. Satu lagi dia panggil ilmu apa? Dia panggil ilmu paleobotani. Paleobotani ni mengaji tentang tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, sayur-sayur zaman lampau. Apa nak belajar sayur? Kita nak belajar sejarah. Sebab kita nak tahu jenis manusia pada zaman tu makan sayur jenis mana. Makanan-makanan dia hak jenis berdaun, hak jenis-jenis tumbuhan tu macam mana. Sebab dia ada kaitan yang luas sejarah ni, bukan sekadar sejarah macam kita belajar di sekolah. Contohlah tu paleontologi. Okey. Sebab tu dia ada dua zaman. Satu kita panggil zaman Holosin, satu zaman Antroposin. Sudah. Kita tahu sin kat dapur kan. Holosin ni dianggap zaman 11,500 sebelum Masihi sampailah zaman ais berakhir. Ni diistilahkan zaman Holosins. Maksudnya segala bentuk-bentuk organisma tumbuhan ni kalau dah ada yang padam, ada yang mati, dia terawet secara alami. Sebab aktiviti manusia belum lagi drastik macam dunia yang kita lalu pada hari ini. Jadi kalau mereka mati pun dengan suasana zaman dulu dengan zaman sekarang tak sama. Jadi kematian mereka tu terawet oleh alam secara alami. Tetapi di sinilah penanda aras dalam sejarah dipanggil Golden Spike. Golden Spike ni bukan nama orang, bukan nama tempat, tapi satu istilah penanda aras pertukaran dah daripada zaman Holosins nak masuk Antroposins. Antroposin ni lepas zaman ais berakhir. Manusia yang pada masa tu dah semakin maju, dah semakin canggih. Maksudnya kecepatan berlakunya benda-benda pada zaman Holosin akibat aktiviti manusia yang mula makin berkembang dan membiak. Ini dipanggil zaman Antroposin. Sekarang ni kita duduk zaman Antroposin lah. Maksudnya apa yang kita duk buat ni, duk gali lubang, duk pacak bangunan duk tu, menyebabkan cepat lagi berlaku benda-benda seperti sebelum zaman Holosins. Contohlah tu. Antara ilmu lain bantu sejarah kita panggil paleoantropologi. Antropologi tuan-tuan kaji dengar kan? Kita nak kaji pasal apa antropologi? Pasal manusia purba. Nak kaji pasal asal usul manusia. Tapi tang mana kita nak kaji asal usul manusia? Kita kena ada hominid fosil. Fosil orang-orang hak sebelum ni yang kita belajar macam Neanderthal man, Cro-Magnon, macam-macam kan? Macam-macam jenis nama-nama lah. The Perak man ke apa-apa. Tu lah kita panggil manusia-manusia zaman purba. Jadi macam mana kita nak bertahu keberadaan dan keberlangsungan mereka melalui antropologi? Mereka datang daripada kaum mana, ras mana, suku mana.
Jadi dia ada himpunan hominid fosil. Sebab tu nak belajar tentang antropologi, antara saya ingat cabang ilmu sejarah yang paling banyak kena guna. Contoh bawah antropologi ni dia kena ada firmatologi. Allah, firma apa pula dah. Firmatologi ni dia nak bandingkan, kan selalu ada macam teori Charles Darwin tu, manusia berasal dari apa? Dari beruk lah konon-kononnya. Sebab memang ada kajian, dia buat kajian firmatologi ni khusus kepada geng-geng kumpulan tu. Kaji orang hutan, kaji mawas, kaji monyet, kaji kera, kaji chimpanzee, kaji ungka. Dan ada satu jenis small chimpanzee, saya tak ingat nama Nabobo ke nama dia, yang mana dia punya DNA sequencing dia 99.9 hampir sama dengan manusia. Mungkin sebab itulah ada sebahagian ahli sains berteori kita ni daripada keturunan dia, biarlah dia mengaku, saya tak mahu mengaku. Okey, itu contoh firmatologi. Contoh lagi kita ada ilmu odontologi. Odontologi ni contoh-contoh. Odontologi ni tak ada apa tuan-tuan, kaji bak gigi je pun. Tapi penting manusia purba ni antara barang yang tahan lasak, tahan lama. Kalau kita jumpa tengkorak, biasa apa yang kekal? Gigi. Hak lain kulit tak ada dah. Penting odontologi ni. Sebab gigi ni ada dua makna. Satu, untuk menyenang dan menyelesaikan kita makan. Ada gigi senang kunyah, senang makan. Ada gigi senyuman menawan. Bayangkan dua-dua ni tuan tak ada. Dua ni. Makanan sedap dah, gigi tak ada. Payahnya makan, tak selesanya makan. Muka cantik, handsome, nerd punya orang, rambut belah tepi, senyum kosong, tak ada apa, tak ada makna. Maksudnya gigi ni, dah tu contoh kaitan dengan gigi, bukan nak iklan Colgate, Pepsodent apa. Cuma nak habaknya gigi ni penting. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar tentang odontologi forensik, dulu ada drama apa tu yang suka menyiasat kes-kes kematian tu, CSI tu kan. Dia ada satu kes seorang pembunuh tu yang jenis dia bunuh mangsa dia dengan gigitan. Maksudnya jumpa mangsa kena gigit. Rupanya kita boleh belajar daripada cerita CSI itu ada 7 jenis gigitan manusia. Saya duk tengok pun aku boleh belajar malam ni tengok CSI ada 7 jenis gigitan. Contoh, ada gigitan yang tak meninggalkan kesan, ada gigitan yang jenis lebam, ada gigitan yang makan dalam, ada gigitan yang daging terkopek, ada gigitan yang jenis tercabut terus, dia gigit tu putih daging tu jatuh. Banyak jenis kata. Dia letak pula nama-nama jenis gigitan tu, saya tak hafal lah. Rupa-rupanya di akhir cerita tu dia ada cerita pasal waktu mereka nak cari mayat siapa agak-agak? Mayat Adolf Hitler dengan Eva Braun tu berpandukan kepada odontologi forensik. Maksudnya mereka tak yakin hak dalam tank kena bom tu adalah siapa? Adalah Hitler. Kan orang kata Hitler masuk dalam tank kena bom mati. Tapi bila cek odontologi dia punya ni, tak sama pun. Maksudnya tu orang lain yang disengajakan. Begitu juga kes-kes pembunuhan salah satu keluarga yang disebut keluarga Bandi, yang terkenal dengan pembunuh upahan, pergi bunuh orang tu, bunuh orang ni pun banyak berasaskan odontologi forensik. Jangan main-main hanya kerana gigi dah. Hanya kerana gigi odontologi. Lepas tu banyak logi-logi lain lah pula. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, arkeologi. Ini yang selalu kita dengar. Apa dia arkeologi? Arkeologi itu kita cari tapak-tapak untuk dieskavasi kan tak? Kita nak eskavasi apa dia? Penggalian. Kita gali lubang ni tuan-tuan. Ke tuan-tuan rasa boleh pakai gali je? Aku ni nak melakukan eskavasi, bawa cangkul, bawa ni. Agak-agak nak pergi gali apa? Mana sasaran tempat penggalian kita? Yang ni ada ilmu dia pula, sedimentologi, dan mana bentuk-bentuk batu batan tertentu yang mana adanya lekat fosil-fosil dia, ada jenis dia. Bukan boleh pakai suka hati. Bila gali,
Tapak arkeologi biasa yang ada 3 benda. Pertama kita panggil apa dia? Artifak kan? Artifak. Artifak ni ialah barang-barang yang memang ada penisbahan dan hasil daripada manusia. Artifak ni yang melibatkan manusia. Contoh, korek punya korek, gali punya gali, jumpa cawan lama. Cawan ni dia jadi sendiri ke orang buat? Orang buat. Bila ada nisbah dengan manusia, dia panggil artifak. Jumpa periuk, artifak. Jumpa kapak, artifak. Jumpa mata lembing, artifak. Yang kita rasa benda tu dibuat oleh orang dan dia movable, senang dibawa. Maksudnya jumpa gelas, senang nak bawa, pi lab, pi makmal untuk dikaji. Yang ni artifak. Yang kedua kita panggil ekofak. Yang kita kenal EcoSafe, tempat jual barang murah. Ekofak yang tak ada terlibat dengan orang, Ustaz. Maksudnya apa? Gali punya gali, jumpa tulang dinosaur. Hak bukan orang buat, hak memang alami dan Tuhan buat. Oh, tulang dinosaur. Ni tak boleh panggil artifak, ni ekofak. Gali, jumpa apa dah? Jumpa kuku rimau. Bukan manusia buat lah. Tu ekofak. Hak jenis bukan manusia, itu adalah ekofak. Dan dia juga senang dibawa. Satu lagi yang ramai orang terlupa dan ramai orang jarang bicarakan ialah fitur. Apa dia fitur? F-I-T-U-R. Fitur ni barang yang manusia buat, tapi dia tak boleh senang-senang nak usung pi mai. Macam artifak kecil, senang. Fitur maksudnya gali, jumpa candi lama, tapak candi lama. Senang kan nak usung pi lab? Oh, payah. Maksudnya nak buat uji kaji ke nak buat apa, kena buat kat situ. Kena cuci situ, akhirnya siap lah. Oh, ni ada candi lama. Yang ni kita panggil fitur, walaupun orang buat. Gali lagi, jumpa masjid lama, fitur. Gali lagi, jumpa binaan lama, itu adalah fitur. Manusia buat tapi susah nak pimai, nak usung. Kalau yang senang tu artifak. Okey, boleh faham? Boleh beza. Apa agak-agak ilmu lain lagi? Ilmu lain lagi bantu sejarah, kita panggil ilmu paleografi. Aduh, bukan paleolitik kan? Paleolitik pun bukan, politik pun bukan. Paleografi. Paleografi ialah ilmu belajar mengenali tulisan dan bentuk-bentuk tulisan dalam manuskrip ataupun kitab-kitab kuno. Kita lah gali, jumpa satu kitab lama, ataupun manuskrip lama, tulisan tak faham. Jadi orang yang mengkaji tulisan tersebut, bentuk tulisan tersebut, dipanggil ilmu paleografi. Contoh, zaman kerajaan Raja Hammurabi dalam sejarah, dia terkenal dengan Kod Hammurabi. Tulisan dia tulisan pepaku yang kita panggil suniform tu. Maksudnya dia macam, kalau tengok ke gaya tu macam dia ada satu alat, dia ketuk-ketuk membentuk huruf-huruf kan. Maksudnya siapa dia boleh baca tulisan tu? Jadi untuk belajar membaca tulisan tu, kenal huruf-huruf dia, dipanggil ilmu paleografi. Ada lagi tulisan hieroglif di dinding-dinding di Mesir. Mesir ni payah tuan-tuan, sebab Mesir ni dia ada banyak gabungan. Contoh Mesir ni dia panggil logografi. Logografi sebab tulisan dia ada lambang jenis binatang-binatang tertentu, dia campur alfabet. Logografi campur alfabet, dia jadi apa dia? Hieroglif. Yang terkenal di Mesir ialah hieroglif kursif. Hieroglif kursif ni, contoh, dia banyak main dengan ideogram. Oh lah sudah, kilogram pun tak berapa ingat, ideogram pula. Ideogram macam ni. Contoh, dia nak melambangkan matahari, biasa dia guna bentuk macam piring. Dia lukis macam piring tu matahari. Kemudian dia lukis
Macam rambut selai tu ialah air sebenarnya. Macam rambut selai tu dia nak gambarkan air. Kalau bulan, dia buat bulan sabit. Tu perlambangan bentuk logografi kita panggil. Dia gabung dengan alfabet. Alfabet dia ni dia guna fonogram. Fonogram pula. Fonogram ni dia guna konsonan huruf mati. Contoh kalau kita ambil rumi kita eja minum M-I-A-N-U-M. Dia M-N-M saja. Tu panggil dia guna huruf konsonan mati. M-N-M tu minumlah di sisi dia. Ni dipanggil fonogram. Tadi ideogram. Sebab apa ideogram? Sebab dia berasaskan idea. Kadang-kadang kita tengok piring tak semestinya matahari. Ada gambar piring menandakan hari. Piring matahari. Ada kadang-kadang tulisan ni ada piring bukan matahari, tapi hari. Ni dipanggil ideogram. Atas idea dia sendiri. Payah. Tapi hak biasa tulisan-tulisan kecil dia panggil hierotik ataupun demotik. Ada satu lagi mairotik. Yang anak kita duk belajar kat sekolah, robotik. Boleh faham ke tak tu? Orang kat sekolah faham lah. Okey. Ni kita panggil sebagai apa tuan-tuan? Kita panggil sebagai ilmu paleografi, nak kenal tulisan. Bila nak kenal tulisan, automatik kita nak gerti cara baca. Kalau Cina dari atas ke bawah. Kalau Jawi dari kanan ke kiri. Kalau nak baca hieroglif, hieroglif dia tak tentu tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tengok dia boleh jadi kiri ke kanan. Bila tengok dia punya ni boleh jadi kanan ke kiri. Dia juga boleh jadi atas ke bawah. Dia boleh jadi bawah ke atas. Dia tak tentu hieroglif. Okey, itu contoh-contoh lah paleografi. Yang kedua, lepas paleografi kita panggil epigrafi. Epigrafi pula. Epigrafi benda yang sama, benda tadi juga. Kalau hak paleografi kita belajar tulisan tu. Epigrafi tulisan tadi ditulis atas apa? Saya jumpa tulisan pelik ustaz. Atas apa tulisan tu? Atas kertas lama. Kertas tu hak kita nak cara, bukan tulisan tadi paleografi. Benda hak ditulis atas tu epigrafi. Kadang-kadang kita jumpa tulis atas apa? Pelepah tamar. Kadang-kadang jumpa tulis atas apa? Tulang unta. Kadang-kadang jumpa tulis atas apa? Daun papirus. Tempat yang ditulis tu perbahasan ilmu epigrafi. Tapi orang yang merangkumi dua ni, kalau kita tengok cerita yang Tom Hanks berlakon tu pada karya Dan Brown tu, Da Vinci Code. Yang perempuan tu dipanggil ahli apa? Kriptologi. Kriptologi, orang yang belajar tentang tulisan-tulisan aneh, simbol-simbol tertentu, tulisan pelik, dipanggil ahli kriptologi. Okey, boleh faham ke tak tu? Boleh lah kan? Setelah tu dia ada pula ilmu heraldry. Sebut nama je. Tak takut kita sebut heraldry hatu-hatu tak tahu apa. Heraldry ni lebih contoh ilmu raja, gubernur, pemerintah, dia ada cok mohon dia. Jadi cok mohon Maharaja Cina lagu ni bentuk dia. Cok mohon Maharaja, contohlah raja tu gini. Tapi bila kita jumpa surat, ikut pembelajaran heraldry aku, kalau cok macam ni mesti masjid Taman Pulai Indah ni, sebab ada bentuk. Contoh kita boleh kenal tu. Kalau bentuk macam ni Simpang Renggam punya, kalau bentuk macam ni Senai punya. Tu okey, boleh faham tak? Kita jumpa benda ni. Ataupun kita tengok baju-baju perang, kita jumpa baju perang ada lambang matahari tengah bersinar. Ini pasukan mana punya ni kalau matahari ni. Ataupun kita jumpa baju perang gambar naga, standard gambar naga ni kerajaan mana dulu. Kita jumpa gambar lembing bersilang, ni empire mana. Tu ilmu tentang heraldry. Okey, ada lagi ilmu nama ikonologi. Ikonologi, ikon. Apa dia ikon? Ikon macam kita sebut ni ikon.
Saya menjadikan dia sebagai ikon, idola. Ikonografi ialah belajar tentang patung-patung prasejarah yang kita jumpa. Tengok patung, contoh, ada kepala sekat ni, ada kepala sekat ni, rambut agak-agak kerinting, kita pun tengok. Tengok gaya muka ni, gaya patung ni macam zaman Yunani ni, zaman Greek ni. Ni mesti Socrates contoh, ni Aristotle, ni Plato, ni Pythagoras, ni itulah. Kita jumpa lagi Julius Caesar punya patung. Itu ikonografi. Maksudnya ikonografi ni ada dua. Satu dia panggil Pantheon. Kalau Pantheon ni dia bukan sekadar patung, tapi orang dewakan dia, tu dipanggil Pantheon. Contohlah dalam agama Hindu, ada patung tak? Ada patung Brahma, ada patung Vishnu, ada patung Shiva, ada patung Krishna, ada dewa Kali, ada dewa Durga, macam-macam jenis dewa. Ini dipanggil sebagai Pantheon sebab dia melibatkan pendewaan terhadap patung tu. Kalau kita masuk zaman apa yang Olympus punya tu, dewa-dewa Olympus, ada Zeus, ada Hercules, ada Jupiter, ada Saturn, ada Hades, ada dewa Venus, ada dewa Jupiter, macam-macam tak, gaya kau tu, gaya kau ni. Yang ni didewakan, kita panggil Pantheon. Tapi yang biasa macam Aristotle, itu ikonografi yang confirm dan jelas. Okey, boleh nampak? Lepas ikonografi kita ada numismatik. Numismatik ni ilmu nak kenal mata wang. Kita jumpa satu duit shilling lama, satu duit shilling lama. Ni zaman Roman Empire. Jumpa ni zaman dinasti Tang. Jumpa ni zaman dinasti Song. Jumpa ni zaman dinasti Ming. Jumpa ni zaman dinasti tu, ni zaman tamadun Hindu, ni zaman Mesopotamia, ni zaman Akkadian Empire, ni zaman Israel, ikut dia lah. Maksudnya ilmu numismatik membicarakan tentang apa? Tentang mengenal mata wang. Ataupun kita tengok ada gambar kepala orang kan, oh ni zaman Julius Caesar kot, tengok kepala ni, ni Cleopatra kot, contoh lah tu numismatik. Okey, kembali lepas numismatik ialah ilmu apa? Ilmu genealogi. Genealogi ni dekat dengan kita sebab dia ilmu nasab, ilmu salasilah. Kita nak belajar pasal Nabi, contoh Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul contohlah Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Walid, Walid bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Habis di situ. Ni klarifikasi pertama yang paling sahih dan disepakati, Muhammad sampai Adnan. Tapi kita ada lagi salasilah Nabi, the second clarification dan the third clarification. Yang ni dipermasalahkan. Ada yang benar, ada yang dipermasalahkan. Tapi kita boleh sebut benda tu. Cuma yang ni tidak ada confirmation. Yang confirmation Muhammad sampai Adnan. Tuan-tuan pun duk berqasidah, tuan-tuan pun duk bernasyid. Salla alaika Allah, oh ya Adnani Al-Mustafa ya. Tak payahlah, suara tak sedap. Okey, tu Adnan. Baik, ni geologi nasab. Kita belajar nasab, kita belajar genealogi. Itu tentang sirah Nabi, nakkan confirmation, nakkan kepastian. Sekurang-kurangnya untuk diri kita, sekurang-kurang kenal ayah kita, kenal tok kita, kenal nyang kita, cukup lah. Hebat lah tu, boleh kenal ayah, tok dan nyang. Ada setengah orang ayah dia boleh tak kenal. Tak, bukan maksudnya yang dia ditakdirkan dalam kehidupan tak kenal siapa bapak dia. Ada orang macam ni.
Dia tak tahu siapa bapak dia yang sebenar. Apatah lagi kalau tak tahu bapak, bagaimana nak kenal tok dia, bagaimana nak kenal generasi dan keturunan dia. Genealogi. Dan terakhir ialah ilmu apa? Filologi. Filologi nak belajar ilmu naskah-naskah kuno. Hak depan tadi nak belajar tulisan, hak depan tadi nak belajar tempat yang ditulis. Ni naskah-naskah kuno. Benda tu banyak dalam saya punya phone. Kalau saya nak tunjuk gambar-gambar contoh-contoh tadi, tapi sebab rugi tak bawa laptop tapi tak apalah. Adalah saya boleh tunjuk contoh filologi macam mana, paleografi macam mana, epigrafi macam mana. Baik, ini adalah asas-asas kita nak belajar sejarah. Walau bagaimanapun, kembali kepada nas-nas Al-Quran sebagai contoh. Dalam Al-Quran yang dikonfirmationkan oleh Allah, jangan sekali ada perdebatan, tuan-tuan. Yang ni minta jauh, minta sangat-sangat. Yang confirmation daripada Allah, jangan ada perselisihan. Jangan ada perselisihan. Tetapi bila ada perselisihan dalam ruang lingkup untuk memastikan hal tersebut, minta berlapang dada. Saya bagi beberapa contoh. Dalam Al-Quran, kita cukup sinonim hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi, tentang gua Al-Kahfi di mana sekumpulan pemuda yang beriman ditidurkan Allah dalam gua tu. Kita beriman, kita yakin keberadaan dan kewujudan gua. Siapa tak percaya gua tu pernah ada, gua tu wujud? Yang ni kita sepakat. Kita percaya dan yakin ada gua yang menjadi tempat ditidurkan Allah sekumpulan pemuda. Tetapi yang selalu kita duk berkhilaf dan bergaduh, dia punya apa? Location. Ni kena confirm first tu tak boleh tidak dah. Kena percaya dia ada, dia wujud. Dan lokasi yang setakat yang saya ingat sekurang-kurang ada 3 kan. Ada orang kata di Alamanda, Jordan, ada kata di Syria, dan ada kata di Turki. Jadi tuan-tuan boleh tak confirmkan untuk saya hak betulnya di mana? Hak betulnya di mana? Kita hanya boleh memberi pandangan dan pendapat dengan hujah-hujah supaya boleh mendekatkan hujah tersebut dengan sesuatu yang kita pegang. Okey, saya pegang Jordan. Why kamu pegang Jordan? Hujah dia kerana dia macam ni, kedudukan dia macam ni, matahari naik turun macam ni. Tetapi walaupun tu hujah kita untuk kita pegang pendapat tu, tapi penerbangan tu mutlak atau tidak? Dia tidak bersikap mutlak, tuan-tuan. Kita tak tahu, mungkin hujah tu menghampiri, tetapi kemutlakan kebenaran tu tak ada. Kita takut mungkin yang betul-betul salah satu daripada 3 tu, ataupun mungkin 3-3 tu tak betul, ada satu lagi gua sebenar yang belum dizahirkan oleh Allah dari ilmu kita. Berpendapat boleh, tetapi jangan memutlakkan dia. Dan lebih parah ialah menganggap pandangan kita paling betul dan benar, lalu menyalah dan meremehkan pandangan orang lain. Lebih parah lagi nak minta orang lain supaya sama pemikiran dia, hak aku pegang ni lah paling confirm betul dan benar. Okey, contoh lain lagi tentang pertemuan 2 laut. Nabi Musa kan nak pergi cari Nabi Allah Khidir. Di mana aku boleh cari lelaki ni? Allah kata carilah di pertemuan 2 laut. Di mana pertemuan 2 laut tu? Kita yakin, kita percaya pertemuan 2 laut tu, tapi tempat dia ada kata laut Kulzum dengan laut Merah, ada kata laut ni dengan laut ni, tapi yang benar pun kita pun tak tahu. Pandangan boleh diberi, kita terima, tak ada masalah berpandangan tu, tetapi jangan kita confirmkan dari sudut kemutlakan dia. Satu lagi yang paling banyak ialah nama-nama Ashabul Kahfi. Ni tak terkecuali. Dalam ayat Quran ada sebut nama mereka tak? Ada sebut tak nama mereka? Ayat Quran tak ada. Tapi kita duk bergaduh dah. Ni mari Tamliha, Maksal Mina, macam-macam. Nama tu ada dalam kitab, ada dalam riwayat, ya. Tapi kita tak boleh confirm dan mengesahkan nama tu datang dari mana.
Baca dan ketengahkan benda tu tak ada masalah, tetapi jangan meyakinkan itu yang paling confirm, mutlak dan benar. Contoh, saya baca kitab lain, saya pun ada nama lain, Tamliha, Muslinia, Mukaslinia, Marnushun, Dabarnushun, Tazayushun, Kafas Tazayushun. Datangkan benda tu boleh, baca nama tu boleh, tapi jangan membenarkan nama tu, sebab kita tak tahu betul ke tak nama tu. Tapi riwayat ada kitab tulis, kita baca atas riwayat saja, jangan confirmkan benda tu. Sebab tu bila berbicara dengan Al-Kahfi, yang Tuhan nak tekankan kepada kita, quality or quantity. Quality or quantity, tuan-tuan? Quality. Sebab itulah di awal surah lagi, gaya bentuk pergaduhan akan berlaku kan. Manusia akan bergaduh, apa dia? Lokasi. Manusia akan bergaduh bilangan. Quran pun sebut kan, ada seorang tu kata 3, 4 dengan anjing, mari hak tu 5, 6 dengan anjing, mari hak tu 7, 8 dengan anjing. Benda tu akan berlaku. Lepas tu berlaku nama pula, zaman mana pula, tu tak penting. Quran datang, apa dia? Asas Quran datang ialah nak memaparkan keimanan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Tu that's point, quality, bukannya kuantiti yang mendatangkan khilaf dan pergaduhan yang tak pernah selesai. Banyak benda-benda macam ni, walaupun nas Quran, tapi jangan confirmation kan. Tuan-tuan nak bagi pendapat, boleh atau tidak? Boleh tak tidak nak berpendapat? Oh, saya berpendapat sekian. Contoh saya ambil mudah, Saya ambil satu contoh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Kisah Nabi Adam yang makan, asal kita sebut buah apa? Buah khuldi juga. Padahal buah tu bukan nama khuldi pun, kita tak tahu buah tu nama apa, kita tak tahu buah apa pun. Jangan sesekali kamu dekati pohon ini. Sekiranya saya hari ini mengeluarkan pendapat, okey, saya rasalah buah yang dimakan oleh Nabi Adam itu ialah buah durian. Apa pandangan tuan-tuan terhadap saya? Benda ni pun viral, orang duk tengok, oh, ustaz tu apa punya celaka dia, buah durian dia kata. Okey, sah. Iklan sah, JRN 7762. JRN 7762 Toyota Vios menghalang kenderaan urgent, hantar isteri bersalin, tolong alih kereta. J Johor, R rumah, N negeri. 7762 Toyota Vios. Minta ambil perhatian kepada pemilik untuk memudahkan urusan bersama. Okey, contoh tadi saya bagi buah durian. Apa pandangan tuan-tuan? Mungkin yang saya terima maki hamun kan, macam-macam orang kata, sebab benda tak ada asas. Hang nak kata buah durian, nas Al-Quran ada cerita tak nama dan rupa buah tu? Tak ada. Nas hadis ada atau tidak? Nabi pernah cerita buah tu nama sekian-sekian, rupa dia sekian-sekian? Tak ada. Bila tak ada, perlu atau tidak kita mengandai-andai dalam bentuk pendapat? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak, tuan-tuan? Oh, ustaz tak payahlah mengandai-andaikan, tu adalah buah durian. Tapi bila tuan buka tafsiran-tafsiran berkenaan ayat tersebut, imam-imam yang menisbahkan kepada pemilik tafsir-tafsir tertentu telah mendatangkan beberapa riwayat. Riwayat ini bukan nama kecil, tuan-tuan. Kadang-kadang hujung riwayat ada penisbahan Ibnu Abbas, ada penisbahan Qatadah, ada penisbahan Imam Ibnu Hazim, dan ada sekurang-kurangnya 4 pandangan. Ada kata anggur, ada kata gandum, ada kata zaitun, ada kata kurma. Okey, nampak maksud saya? Pandangan-pandangan ini diletakkan di bawah ayat bagi tafsiran wala taqraba hadhihi syajarah. Adakah tuan-tuan tidak berani berkata apa-apa tentang pendapat 4 jenis buah ni? Jadi bila aku yang tak ada nama ni bagi pendapat durian, terus kena hentam. Berani pula hentam, why yang ni tak berani?
Faham tak maksud saya ni? Jadi bila seseorang yang tak ada nama, tak ada level, tak boleh pakai, mengutarakan buah durian, terus orang caci dia, maki dia. Yang ni pun buah anggur pun tak ada nas Quran, tak ada apa, tapi orang tak kata apa. Sebab Ibnu Abbas berpendapat ni. Pasal apa tuan-tuan tak hujung yang ni juga? Ni mari mana anggur ni? Ni mari mana gandum ni? Ni mari mana, contohlah kita kata pisang ni. Wah, yang ni disenyapkan. Dan kalau kita ambil penelitian yang kritis, bukan komen imam-imam, bukan taraf kita, contoh, kalaulah tuan-tuan cakap terus, jangan terus buat andaian benda yang tak ada nas Quran, tak ada hadis, kenapa imam-imam ni masih lagi ambil pandangan hak tak ada apa perak di situ? Patutnya anggur, tak ada langsung, tak payah. Gandum, tak kena, maksudnya kosong di situ. Why ada benda-benda ni? Faham tak maksud saya? Ni kritisism. Mungkin orang lain tak fikir demikian, tapi saya bukan nak ajak orang buat lagu tu, tapi kita masih terfikir pandangan-pandangan yang beranggapan juga mereka berijtihad, tahu. Tapi kalau kita kata kalaulah contoh Nabi kata sekurang-kurang buah tu jenis bulat, besar ibu tangan, warna purple, okey lah juga kita kata ada unsur-unsur itu nak mengandaikan anggur ni. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ni, tak ada apa. Tiba-tiba mari anggur, mari kurma ni tang mana? Faham maksud saya? Tapi itulah yang sedang berlaku. Bila atas nama orang biasa-biasa, pam. Bukan khuldi tu tak sahih, khuldi tu bukan masuk pokok khuldi. Faham ke tak ni? Pokok tu pokok, khuldi tu syajaratul khuld tu bukan nama pokok tu. Pokok yang boleh memberi kekalnya Nabi Adam kalau makan dalam syurga tu. Pokok tu kita tak tahu pokok apa. Ke tuan-tuan ada nas? Saya tak tahu. Kalau tuan-tuan jumpa hadis sahih, memang Nabi sebut pokok yang dimakan atau buah yang dimakan tu buah tertentu. Ada jumpa tak? Tak ada. Tapi bila tak ada, pandangan-pandangan tu diletak maksud saya. Boleh faham? Saya rasa banyak dah orang faham tak maksud saya ni. Dan tidak ada apa-apa pun tentang pandangan tu. Tiba-tiba mari orang lain kena dah. Okey. Kita pergi kepada pukul berapa ni? Mana? Kena tanya juga. Mari tempat orang kan. Kok orang dia kata meluak dah pukul 10 lebih dah ustaz. Boleh sikit lagi? Okey, boleh sikit lagi. Baik. Kembali kepada persoalan sirah Nabi kan. Okey, ada satu lagi contoh bila kita duk belajar tentang sirah, bukan kita nak memandai-mandai. Contoh, selalunya kita anggap Hamzah tu memangnya pak saudara Nabi, betul? Hamzah pak saudara Nabi. Biasa yang kita tahu umur Hamzah dengan umur Nabi sama ke atau Hamzah lagi tua? Hamzah lagi tua berapa tahun? Lebih kurang. Maksudnya Hamzah lebih tua lah, senang. Hamzah lagi tua. Kalau dalam perang Fijar antara 3 hingga 4 tahun, Hamzah lagi tua. Baik. Ada riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sirah mengatakan bahawa hari berkahwinnya Abdullah dengan Aminah, hari Abdullah kahwin dengan Aminah, hari yang sama Abdul Muttalib kahwin dengan isterinya yang bernama Halah binti Wahid. Halah binti Wahid itu mak kepada Hamzah. Jadi Aminah dengan Abdullah kahwin hari ini, yang akan jadi bapa dan ibu kepada Muhammad. Tok Nabi Abdul Muttalib pun kahwin dengan Halah yang akan jadi ibu dan bapa kepada Hamzah. Kahwin sama hari. Dan sejarah kita mengetahui Hamzah lagi tua. Maksudnya apa kemungkinan yang kita boleh ambil daripada sisi ini?
Satu saja untuk selesaikan, iaitu jatuh benih Nabi Muhammad lewat berbanding jatuh benih maksudnya Abdullah jatuh benih terhadap rahim Aminah lebih lewat daripada Abdul Muttalib jatuhkan benih tak ada halah. Tu je perkiraan yang paling dominan untuk bagi Hamzah lagi tua. Kahwin sama, tapi contoh tahun ni jatuh rahim pula dah, benih Hamzah jatuh, beberapa tahun kemudian baru Abdullah jatuh. Tapi begitukah yang berlaku sunatnya? Contoh kita ambil 4 tahun kata beza, 4 tahun beza, kahwin sama, bila nak membezakan 4 tahun, tahun yang pertama benih Hamzah jatuh, jadi tahun kamu berapa akan jatuh? Tahun keempat. Adakah selama tempoh tu jatuhnya benih Muhammad terhadap Aminah? Dah kritism ni kata, bila kita bukan nak mengajak mencelarukan orang, bila kita baca-baca kita jadi macam ada something, macam ada something missing lah, macam ada something missing. Macam mana kita nak selesaikan isu ni? Faham tak maksud saya kan? Faham. Tapi nak bagi biar Hamzah tu jadi tua, memang hak paling dominan begitulah. Hak paling kita boleh jadikan Hamzah tua, benih Muhammad lewat berbanding hak tu. Tapi adakah selepas 5 tahun atau 4 tahun perkahwinan Abdullah dengan Aminah baru jatuhnya benih Muhammad? Kena confirmkan hak tu. Lagu mana? Ni tak perlu, saya tanya saja, tak perlukan jawapan. Tapi nak cakap unsur-unsur kritisism bila kita jumpa riwayat-riwayat, atau saya sendiri jumpa riwayat ni salah, berkemungkinan. Atau tuan-tuan boleh bangun, ustaz sebenarnya riwayat yang ustaz terima tu salah, maksudnya Abdul Muttalib dengan Halah kahwin hari lain, Abdullah dengan Aminah kahwin hari lain. Kalau salah, tuan-tuan boleh kemukakan. Kalau bukan hari yang sama, kita ni lah kata kita perbezaan pandangan ditemukan. Tu keseronokan dia. Kita dapat cari banyak benda. Maksudnya kenapa imam ni atau perawi ni cakap macam ni, kenapa tuan-tuan ajukan tadi cakap macam ni, banyak ilmu kita dapat berbanding dengan kita saling tuduh menuduh, tohmah menuduh. Okey, pandang tak? Tu sudut faham kritisism. Okey, esok kita nak mula apa agak-agak? Hari ni kita nak kenal apa dia sejarah, bagaimana nak ambil ilmu-ilmu sejarah. Esok nak mula terus ke? Agak-agak kita ni nak bawa Maulidur Rasul sampai 11 hari ni, 11 hari dan 11 tempat. Malam ni kita belajar asas-asas pengambilan sumber sejarah, penggalian sejarah. Dan paling penting yang terakhir tuan-tuan belajar sirah untuk apa dia? Saya bagilah ada 3 benda. Kita belajar sejarah ke sirah, 3, dia tak akan lepas daripada 3 ni. Pertama, untuk tujuan education. Apa dia education? Tuan-tuan belajar sirah Nabi, tuan-tuan belajar sejarah ni memang nak tahu apa benda sebenarnya yang berlaku. Aku nak belajar tentang sejarah perang dunia. Tuan-tuan belajar tu memang dengan atas education. Sebab terjadinya perang dunia, ini sebab dia, antara ni dengan ni, pakatan ni dengan pakatan ni. Kenapa kumpulan ni mengkhianati kumpulan ni? Kenapa pemimpin ni dibunuh? Kenapa? Tuan-tuan belajar memang real, nak cari education, nak cari pengalaman, nak cari pemaknaan sebenar di sebalik sejarah yang dipelajari. Okey, mungkin ada di kalangan tuan-tuan belajar sejarah, belajar sirah, ini dia punya point. Yang kedua, belajar sejarah untuk tujuan inspired. Kita nak ambil inspirasi. Nabi Muhammad macam ni, aku nak contohilah Nabi dari sudut akhlak dia macam ni. Sahabat Nabi yang nama sekian-sekian, dia bagus dari sudut ni, Nabi puji dia, akhlak dia, aku nak tirulah dia, jadi inspire bagi aku nak berakhlak macam sahabat ni. Sahabat ni belajar begitu tekun sampai dia boleh baca, dia boleh hafal banyak hadis. Aku nak ambil inspire daripada sahabat yang belajar hadis banyak-banyak.
Ada orang belajar sejarah, belajar sirah untuk tujuan inspirasi, inspired pada dia. Ataupun yang ketiga dipanggil rekreasi dan kreativiti. Ada orang belajar sejarah bukan tujuan education, bukan tujuan inspired, tetapi dia belajar sejarah secara santai. Tuan-tuan faham tak? Orang baca belajar kerana kita belajar sejarah sebelum ni dalam keadaan berat. Berat bermaksud, pernah tak kita tengok orang-orang yang mengatakan kalau dulu Ustaz saya duduk dalam kelas sejarah, oh memang tidur saya duduk dalam kelas sejarah memang mengantuk lah. Kalau duduk dalam kelas sejarah memang kadang-kadang saya ponteng kelas lah. Jadi bagaimana kita nak menyantaikan, bagi santai benda yang dianggap memeningkan, nak bagi santai benda yang dianggap susah dan payah. Sebab itulah ada golongan-golongan tertentu melalui kaedah istitrak. Istitrak ni dia kita kena guna laras bahasa yang sesuai, pendekatan teknik dan kaedah yang baik. Dia ada banyak-banyak kaedah nak suruh. Dia kata apa? Senang, bahasa mudah macam satu aura, satu senang. Bila orang tengok kita guna laras bahasa yang senang difahami, laras bahasa yang mudah, percontohan yang senang orang nak hadam, maka orang akan minat benda tu. Boleh faham tak? Dia kadang-kadang tuan, saya nak bagi contoh macam ni je. Karakter orang pun boleh memainkan peranan, cara orang bercakap boleh main peranan. Saya dengan abang ni dua orang sama-sama jual sabun, produk yang sama, tapi kenapa abang ni dia jual ni laku 2 orang je beli, kenapa saya jual laku 12 orang? Kilang yang sama, ubat yang sama, produk yang sama. Apakah yang membezakan hasil jualan tu? Yang tuan-tuan boleh keluarkan sebagai contoh. Apa tiba-tiba abang ni 2, saya boleh 12? Antaranya mungkin sebab apa? Teknik jualan, bagaimana dia menarik orang lain untuk beli. Kemungkinan cara dia bercakap, dia layanan abang ni, beli, tak beli aku pun nampak. Tak ada, memang tak beli. Contoh, saya abang nak beli pun tak apa, abang tak mau beli pun tak apa, sekurang-kurang dengar dulu apa ingredient dia, apa cerita. Oh bagus, kawan tu tadi dia nak bagi penampak abang tak beli, patut abang tak beli pun, okey sikit, kita cerita-cerita beli. Patut cara kita promote barang ni dah. Ni tahu saya sendiri jual, saya nak pakai pun tak yakin ni bang. Kalau abang nak beli lah, kalau tu memang abang tak beli lah. Betul tak? Dia jual barang, saya sendiri pun tak apa yakin dengan barang ni. Abang nak beli, abang tak mau beli, tak beli. Memang abang tak belilah. Tapi kita nak yakin orang produk ni macam ni, lulus apa dia panggil apa ubat-ubat ni, SKMM kan. Macam tak apa, ada cok sirin tu, cok sirin ni dalam tu macam ni, boleh menarik orang. Begitu juga. Sebab tu kadang-kadang bila kita bercakap benda yang sama, orang lain pun cerita tu, kita cerita ni. Why cerita dia kurang diminati, cerita kita lebih diminati? Pembawaan, laras bahasa, teknik dan kaedah yang digunakan. Benda sama aja. Apa dia? Sirah Nabi. Benda sama aja. Hukum fiqh. Benda sama aja, soal jawab. Kenapa bila seseorang tu kita tengok dia punya credibility dan aura menarik kita dengar. Oh, kadang-kadang saja dia nak dengar, tiba-tiba galik kan. Oh best juga, bagus juga, tiba-tiba setengah jam. Setengah jam. Tiba-tiba kita tengok 2 minit menyampah dah kan. 2 minit tu, serabut kepala aku tukar. Titik-titik tarik orang lain pula. Tengok ni, okey sikit. Tapi suan-suan kuku contoh, titik-titik. Ni pula. Itu atas penilaian tuan-tuan. Cuma saya nak habaq, di mana saja ada ilmu, siapapun dia, kebaikan yang dia bawa, ambillah tuan-tuan. Apapun sikap, pandangan dan persepsi kita pada seseorang, mengantuk ke, meluat ke, apa saja kebaikan yang dia cuba bagi dan beri pada kita, ambillah. Mungkin sekarang kita berasa tak ada apa-apa tuan-tuan. Alah, bukan penting sangat pun dia ni cakap, bukan penting sangat pun ni. Satu masa kita tak tahu tuan-tuan, bila ilmu ni akan jadi berguna untuk kita. Sebab tu benda penting, ulama-ulama bahas, kita ambil sesuatu yang kurang menyenangkan kita, jangan terus dibuang. Tak berkenan, kurang-kurang simpan atas almari. Contohlah satu benda orang bagi,
Aku bukan minat sangat benda ni, jangan buang. Tapi aku tak minat pun, taklah tak almari. Takut satu-satu masa tiba-tiba benda tu aku benda ni penting ni, benda ni akan digunakan. Oh, ada orang bagi aku, ingatkan tak penting mana, cari-cari. Oh, nasib baik. Tengok, nasib baik aku ada simpan. Kalau dah buang itu, kena pergi cari pula, kena pergi beli pula. Jangan buang terus. Kita tak tahu bila masa ilmu tu akan jadi penting dan berguna untuk kita. Selagi mana dia tu ilmu dan manfaat, walaupun kita tak suka. Samalah macam kita mengandaikan berpada-pada dalam menyukai seseorang, berpada-pada dalam membenci seseorang. Kita takut sekarang ni kita benci, satu masa Allah tukar, dia adalah orang yang paling kita cinta dan kita kasihi. Kita takut sekarang sayang, satu masa dialah akan menjadi orang yang paling benci dan dimusuhi oleh kita. Boleh faham ke tak ni? Bila boleh faham, biasa-biasalah kan, habislah cerita. Berasa tak puas hatilah Ustaz cerita macam ni. Kami mengharapkan sesuatu yang lebih. Ikutilah siaran seterusnya lah. Malah esok dekat dengan ni kan, Mutiara Rini, tahu tak? Dekat-dekat ni lah orang kata. Esok kita sambung. Kita sambung masuklah, tapi tak masuk maulid lagi. Kita masuk location, tempat akan diutuskan Nabi Muhammad ni, kawasan mana dan terkenal dengan apa, kita akan start di situ insya-Allah. Kita pi sedikit demi sedikit, biar kita tak puas hati, tapi kita belajar sesuatu untuk diri kita. Belajar sesuatu, kita nak faham sesuatu yang baik. Bukan siapa ni Nabi kita, Rasul kita, sekurang-kurangnya secara tak detail pun kita memahami dia punya flow sebelum Nabi kita lahir, bagaimana bentuk dia. Jadi akhir kalam yang baik tetap datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba bersalah, sentiasa tak kena, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله